Selamat sejahtera saya ucapkan kepada para penilai. Nama saya Kevin Kubumping, nombor matriks A165516. Hari ini saya akan membentangkan topik pengajian saya yang bertajuk pengenalpastian mikroorganisma pencernaan tempatan yang mempunyai kesan antagonistik terhadap kulat patogen Fusarium solani. Sebagai pengenalan, ingin saya menunjukkan bahawa penyu Hawksbill Euchromosil imbricate merupakan penyu yang hampir terpupus mengikut laporan IUCN International Union for Conservation of Natures. Faktor penyu Hawksbill terancam termasuklah telur penyu dijangkiti oleh kulat patogen tanah Fusarium solani yang menyebabkan penyakit fusariosis telur penyu laut STEF ataupun dikenali sebagai Sea Turtle Egg Fusariosis. STEF merupakan penyakit yang menyerang telur penyu di kawasan Rhizoptera salang telur penyu dan boleh menyebabkan kematian penyu. Mycelium kulat patogen Fusarium solani akan meliputi pada kawasan permukaan telur yang rosak dan jaringan mycelium akan menghasilkan enzim ataupun asid organik untuk mengurai cangkera telur. Telur penyu yang dijangkiti akan menghasilkan zon yang berwarna kuning biru. Mikroorganisma tanah terdiri daripada bakteria, kulat, actinomycete dan lain-lain. Mikroorganisma tanah memainkan peranan yang penting sebagai ejen kawalan biologi terhadap patogen di Rhizoptera. Mikroorganisma tanah harus dipenca daripada kawasan yang terpelihara dan tidak terdedah kepada pembangunan ataupun pencemaran untuk memastikan mikroorganisma tidak melalui perubahan evolusi ataupun mutasi akibat dedahan kepada bahan kimia sintetik. Sasaran tempat untuk memecahkan tanah untuk tujuan kajian termasuklah hutan simpan kekal UKM dan Taman Paku Pakis UKM. Mikroorganisma yang dipencukan dan mempunyai aktiviti antikulat terhadap Fusarium solani akan dikenal pasti melalui kaedah biologi molekul menggunakan kaedah pengekstrasan DNA genom dan tindak balas berantai polymerase chain reaction PCR. Seterusnya, penjajaran jujukan DNA dilakukan diikuti dengan pembinaan pohon filogenetik bagi mengenal pasti mikroorganisma dalam sistem klasifikasi berdasarkan hubungan evolusi. Objektif kajian untuk penyelidikan ini termasuklah untuk memecahkan mikroorganisma tanah yang mempunyai kesan antagonistik terhadap Fusarium solani dari hutan simpan kekal UKM dan Taman Paku Pakis UKM. Seterusnya, mengenal pasti spesies mikroorganisma tanah yang mempunyai kesan antagonistik terhadap Fusarium solani menggunakan kaedah biologi molekul seperti PCR dan penjujukan DNA. Untuk bahagian bahan, sampel actinomycete, bakteria dan kulat akan diperolehi melalui pemecahan sampel tanah daripada hutan simpan kekal UKM dan Taman Paku Pakis UKM. Sampel Fusarium solani akan diperolehi daripada koleksi kutur mikroorganisma Makmal 4154 FST UKM. Media pengkuturan yang digunakan termasuklah agar neutron, agar pemecahan actinomycete, agar Ross Bengal chlorophenol dan agar dextrose kentang. Na digunakan untuk pemecahan bakteria, AIA untuk pemecahan actinomycete dan RBS digunakan untuk pemecahan kulat. Kaedah bermula dengan pengumpulan sampel tanah dari hutan simpan kekal UKM dan Taman Paku Pakis UKM. Sampel tanah akan dikumpulkan dalam botol durian dan dikeringkan pada suhu bilik. Seterusnya ialah pemecahan dan pengekalan kutur. Sampel tanah akan dilakukan pencairan bersiri dan setiap pencairan akan dipiringkan ke atas piring media RBC, Na, AIA dan dieramkan pada suhu 30. Pemerhatian terhadap piring agar akan dilakukan setiap 24 jam. Jaram mikroorganisma yang didapati pada piring agar akan disubfotokan untuk mendapatkan koloni tunggal yang tulen. Stok koloni akan dipilih, dipencahkan dan dikekalkan pada media PDA untuk mengkaji kesan antagonistik terhadap Fusarium solani secara in vitro. Penyaringan aktiviti antikulat dijalankan dengan menggunakan kaedah ujian asal kutub berpasangan. Fusarium solani akan diinokulasi pada tengah piring dan stok mikroorganisma yang inokulasi pada kiri dan kanan Fusarium solani dengan jarak 2 cm. Satu piring PDA akan disubkulturkan Fusarium solani sebagai piring kawalan. Kemudian, piring penyaringan akan dicerap sama ada mikroorganisma yang disaring dapat memberikan kesan antagonistik terhadap Fusarium solani. Setiap saringan diukur dan dikira peratus kadar perencap pertubuhan terhadap Fusarium solani secara purata.
Untuk pengaksesan DNA genom mikroorganisma, DNA genom mikroorganisma yang menunjukkan kesan positif antagonistik terhadap Fusarium strani akan diekstrak dengan kaedah ekstraksi DNA phenylchloroform. Phenylchloroform dan isoamyl memainkan peranan yang penting dalam kaedah pengaksesan ini. DNA tidak terlarut dalam phenol yang bersifat tidak polar. Penambahan phenol akan memutuskan ikatan antara asid amino dan menghasilkan protein. Chloroform meningkatkan efisiensi phenol untuk menghasilkan protein dan membenarkan pemisahan fasa organik dan fasa aquas di mana DNA terlindung dalam fasa aquas. Isoamyl alkohol dapat menstabilkan interfasa dengan mengurangkan pembuasan dan mencegahkan pengemulisan pelarut. Prinsip asas kaedah pengaksesan DNA phenylchloroform adalah berasaskan pengaksesan cecair-cecair dalam biomolekul. DNA merupakan molekul berpolar negatif dan protein pula tidak bersifat polar. Oleh itu, DNA akan berlarut dalam air yang bersifat polar dan protein akan berlarut dalam phenol yang tidak polar. Phenol akan mencerna bahagian protein sel dan protein yang dihasilkan akan dienapkan pada dasar tube apabila diemparkan. DNA akan didapati pada fasa aquas yang ketumpatannya lebih ringan, manakala protein akan didapati pada fasa organik yang ketumpatannya lebih berat. Akhirnya, proses penentuan kualiti dan kuantiti DNA genom akan dilakukan menggunakan kaedah spektrofotometer nanodrop diikuti dengan gel elektroforesis. Amplifikasi DNA gene menggunakan pencetus universal bermula dengan DNA genom tulen yang terhasil akan digunakan sebagai template untuk PCR untuk mengamplifikasikan DNA. DNA yang diamplifikasikan akan dijalankan pencucukan DNA diikuti dengan pengenalpastian strain pencelan dilakukan menggunakan perincian BLAST daripada pangkalan gene bank bagi mengenalpastian jenis dan strain mikroorganisma yang mempunyai aktiviti antikulat Fusarium strani. Untuk analisis phylogenetik, analisis penjeraan jujukan DNA akan dilakukan menggunakan perincian muscle. Penghasilan pohon phylogenetik akan dilakukan menggunakan perincian Mega-X bagi mengenalpastian kumpulan mikroorganisma yang dipencilkan. Analisis statistik, perincian Minitab akan digunakan untuk menganalisis statistik bagi mengumpul dan menginterpretasi data yang diperoleh dalam kajian untuk menentukan kesignifikan kesan antagonistik mikroorganisma melalui data yang diperolehi. Antara kepentingan kajian adalah untuk meningkatkan kadar penentasan, terlob dan kadar kemandiran penyu Hawksbill. Penghasilan campuran calon mikroorganisma sebagai ejen biokawalan untuk mencegah jangkitan fusariosis. Memelihara ekosistem marine dengan pemulihan spesies penyu. Antara risiko kajian termasuklah kerosakan sampel dan kontaminasi semasa kajian yang tahap risikonya ialah sederhana, kesukaran menjalankan kaedah biologi molekul yang tahap risikonya ialah sederhana, data analisis dan pembinaan pohon phylogenetik yang tahap risikonya rendah, dan akhirnya ialah kerosakan pada alat makmal yang tahap risikonya ialah rendah. Antara hasil yang dijangka termasuklah dapat memunculkan mikroorganisma tanah yang mempunyai kesan antagonistik terhadap Fusarium strani dari hutan simpan kekal UKM dan Taman Baku Pakis UKM. Dapat mengenalpasti spesies mikroorganisma tanah yang mempunyai kesan antagonistik terhadap Fusarium strani menggunakan kaedah biologi molekul seperti PCR dan pencucukan DNA. Dapat membina pohon phylogenetik untuk mengenalpasti kumpulan mikroorganisma yang dipencilkan dan sistem klasifikasi berdasarkan hubungan evolusi. Jika mengikut catatan yang disediakan, ulasan kepustakaan akan dijalankan seperti biasa hingga Ogos. Tapi dalam situasi ini iaitu PKP masih dijalankan, diharapkan bahawa penyediaan bahan media, pengaksesan mikroorganisma dan ujian antikulat dapat dijalankan pada Mei hingga Ogos iaitu 3 bulan untuk projek ini. Sekian, itu sahaja dari pihak saya. Terima kasih.